Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kull surah ma'mul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم ارزقنا الصدق في القول والإخلاص في العمل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بجاه سيد الأولين والآخرين. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan puan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah taufik inayahnya Allah Taala masih lagi izinkan kita pada pagi ini untuk solat subuh secara berjemaah, dan seterusnya untuk kita sama-sama duduk di dalam salah satu taman daripada taman-taman syurga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita sekali lagi di dalam syurga yang hakiki di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah tuan-tuan, hari ini kita akan sambung sikit lagi perbahasan kita daripada kitab Jauharul Munazzam pada menerangkan keistimewaan Rasulul A'zam sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan insyaAllah saya hari ini kita akan khatam kitab ni, dan mungkin pada pertemuan kita yang akan datang kita akan baca kitab yang baru insyaAllah. Dalam perbahasan kita yang lalu kita masih lagi membahaskan tentang apa tuan-tuan? Masih lagi membahaskan tentang hukum hakam berkenaan dengan menulis azimat dan juga tangkal. Jadi kalau tuan-tuan ingat di dalam perbahasan kita yang lalu, kita sebutkan bahawasanya di antara disebutkan oleh para ulama bahawasanya antara khasais, antara khususiat ataupun antara fadilat menulis kelebihan Nabi SAW ni apa? Kata pengarang, hadhihi khasaisu fahfadha takun amina min syarri narin wa surraqin wa min mihani. Dia kata apa? Bahawasanya barang siapa yang menjaga menghafal ataupun menjaga menulis khasais Nabi, khususiat Nabi SAW ini, yang 10 yang telah kita bahaskan tu, maka dia akan diselamatkan daripada kebakaran, diselamatkan daripada kecurian, dan juga daripada diamankan daripada bala bencana. Maka dibahaskan tentang masalah bolehkah kita ni menulis tangkal. Itu punya perbahasan. Jadi dibawa oleh Syekh Ibrahim Masran di sini, dia kata apa? Hal ini adalah perbuatan yang harus di sisi syarak. Benda itu harus. Harusnya itu bersyarat. Harusnya itu bersyarat. Jadi dia kata ia sama seperti kaedah perubatan dengan cara menulis sesuatu daripada ayat-ayat Al-Quran atau zikir-zikir atau doa-doa. Yang baik sama ada yang ditulis pada waraqah, pada kertas, dan digantung atau diletakkan di atas kepala untuk tabaruk, untuk mengambil berkat masalah contohnya, atau ditulis pada mangkuk atau pinggan dengan za'faran, kemudian dihapuskan dengan air lalu diminum air dia atau mandi dengannya. Jadi kalau kita tengok zaman dulu ditulis ayat syifa,
Kalau mungkin tuan-tuan hafal ayat syifa, cara nak beramal dengan ayat syifa ni bukan sekadar baca. Baca tu ialah satu. Tetapi apa yang dibawa oleh para ulama terdahulu, mereka akan tulis ayat syifa yang 6 atau 7 ayat tu, ditulis di dalam mangkuk putih ataupun pinggan piring putih. Dengan ditulis tu dengan apa? Dengan za'faran. Okey, dengan saffron tu, warna kuning kan. Kemudian dihapuskan dengan air tulisan tersebut. Jadi air itu diminum, dijadikan sebagai apa? Dijadikan sebagai ubat. Dijadikan sebagai ubat, dan itu mujarab. Waktu Covid hari itu, ada seorang kawan saya kena Covid. Jadi kita cakap dengan soal Syekh di US, Syekh Hamzah Yusof. Syekh Hamzah suruh buat benda ni. Dia kata buat ni, tulis ayat syifa ni dengan za'faran, kemudian minum air dia. Dihapuskan za'faran tu dengan air kosong, kemudian minum air tersebut. Ini salah satu dari kita panggil apa tuan-tuan? Salah satu kita panggil cara. Kita panggil usaha, ikhtiar. Jadi dia sama seperti mana kita ikhtiar untuk berubat dengan makan ubat, kan? Pergi jumpa doktor di klinik-klinik ataupun di hospital, maka tuan-tuan pergi ke Darussyifa pun sama tu. Kalau tuan-tuan kata berubat dengan baca ayat Quran, baca selawat, baca doa itu syirik, maka makan ubat di hospital lebih besar syirik. Betul? Kurang-kurang ni awak berubat dengan ayat Quran. Betul tak? Jadi benda itu semuanya di dalam ruang lingkup apa tuan-tuan? Namanya ruang lingkup ikhtiar. Tetapi semua orang wajib beriman yang menyembuhkan asy-syafi, yang hakiki itu ialah Allah. Kalau kita kata yang menyembuhkan tu memang ubat kita tu, kan? Ubat kita tu yang memang menyembuhkan kita, bypass itulah yang memanjangkan umur kita, halas, kan? Syirik siap. Begitulah juga orang yang mana percaya bahawasanya dengan sebab dia baca Al-Quran maka dia akan selamat, dia akan dapat kebaikan tanpa ada kaitan dengan Allah Ta'ala, maka dia pun syirik juga. Akhirnya semua itu membawa kepada syirik kalau kita tak faham. Tetapi insya-Allah kebanyakan daripada kita, saya tak kata semua, sebab ada juga orang yang salah, tapi kebanyakan daripada kita semua sama. Dan kita cakap dalam bahasa dunia dengan bahasa dunia, tak perlu cakap dengan bahasa ilmu akidah. Yang zaman sekarang orang pelik-pelik, kan? Bahasa dunia dia nak pakai bahasa kita, itu tak betul. Contoh, awak nanti kalau nak pergi sakit apa ni? Oh, sakit kulit. Kalau nak sakit kulit ni yang pakar tu doktor tu insya-Allah, kan? Kita sudah sebut insya-Allah lah semua. Kita sebut insya-Allah lagi, kan? Maksudnya dengan izin Allah, kita pun faham. Pergi situ, ni memang mujarab ni, biasa sembuh orang pergi situ. Tiba-tiba ada orang kata, jangan cakap yang tu, yang sembuhkan Allah. Lah, orang ni tak faham. Kita hidup kat dunia ni ialah dengan jalan asbab. Ambil asbab, ambil sebab, kan? Dan kita tak perlu pun untuk kaji, untuk semak akidah orang. Yang di antara bid'ah yang dilakukan oleh zaman sekarang ialah apa? Untuk cek akidah orang. Itu tak betul. Yang ada orang tanya Allah di mana? Soalan tu dah salah dah. Tapi tujuan soalan tu ialah untuk nak tengok orang ni akidah betul tak betul. Soalan salah lah, kan? Tapi tujuan tu pun salah juga, untuk cek akidah orang. Tak, kita tak disuruh untuk cek akidah orang. Kita tak disuruh untuk tanya akidah orang, tuan-tuan. Syariat dia. Sebab syariat ni zahir. Tuan-tuan tengok orang solat pelik, tuan-tuan boleh tanya, awak ni mazhab mana? Itu boleh tanya. Itu boleh tanya. Sebab apa? Itu amal zahir. Kita nampak apa solat pelik, kan? Contoh tadi kita semayang tadi, dia berasa depan saya tadi tu, dia tak angkat tangan waktu kunut. Siapa berasa? Siapa yang semayang tadi sebelah dia tak angkat tangan? Ada yang nampak. Saudara kita lah, India Pakistan kan saya, bukan orang Malaysia. Jadi hal tu kita boleh tanya, kenapa awak tak angkat tangan waktu doa? Oh, mazhab saya tak boleh angkat tangan. Kita apalah, kita faham lah mazhab ni lain.
Betul. Jadi masalah fiqh boleh tanya. Okey, sebab apa? Sebab dia zahir. Tapi masalah kita masalah hati. Kita tak ada semua tanya masalah apa yang ada dalam hati orang. Dan kita pun tak boleh nak tuduh orang suka-suka hati. Yang awak ni munafik ni, mana awak tahu? Mana awak tahu? Sebab tu kaedah yang telah diberi oleh Nabi kata apa? Nahnu nahkum bil zawahir. Kami ini menghukum dengan apa yang zahir, apa yang kita nampak. Walaupun Nabi tahu tak ada munafik. Kalau tak tahu, buat apa? Macam mana Sayyidina Huzaifah Al-Yamani mengetahui nama-nama orang munafik? Maksudnya Nabi tahu dan Nabi bagi tahu kat Sayyidina Huzaifah. Tetapi kan, Nabi kata apa? Kita hukum zahir. Zahirnya dia tunjuk dia tu Islam. Kita kata dia Islam walaupun Nabi tahu hakikat. Nabi tahu hakikat. Tapi Nabi harap dia orang ni taubat. Nabi harap dia orang ni taubat. Munafik ni apa? Munafik ni zahir ni Islam, dalam kafir. Dalam kafir. Ya, dia memang tak beriman dengan Nabi, dia memang tak percaya. Cuma dia takut kena bunuh. Jadi dia mengakulah dia beriman, itu je. Itu munafik. Bukanlah macam orang kita sekarang ni kan. InsyaAllah lah, tak ada orang kita sekarang ni yang saja nak munafik, yang tu taklah. Okey. Baik. So ini kita kata kita ambil asbab. Benda ni ikhtiar saja tuan-tuan. Yang dia kata apa kat sini? Dia kata maka semua itu hukumnya harus dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama. Dan inilah qaul yang muktamad di sisi mazahibul arba'ah, di sisi 4 mazhab. Yang dipegang di sisi ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. 4 mazhab ni semuanya pegang. Kalau ada tiba-tiba orang kata, ini tak boleh ni, itu mazhab lain itu. Itu mazhab lain, tak tahu mazhab baru lah. Kan? Wahabiyah ke apa ni. Baik, jadi dia kata, dan ia juga pendapat yang dipegang oleh setengah salaf. Okey, kita seperti Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah isteri Nabi. Di kalangan para sahabat antara yang paling fakih ialah Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah ni jadi mufti zaman Nabi ni. Dan dia dah jawab soalan-soalan orang perempuan. Ketika mana zaman Nabi ada ni, dia yang tolong jawab. Dan dia belajar banyak daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Amr bin Al-As dan Ad-Dhahhak dan Abi Ja'far Muhammad bin Ali dan Muhammad bin Sirin, ini ulama famous tabi'in, dan Sayyid Ibn Musayyib, ini Sayyid Tabi'in. Ya, Sayyid Ibn Musayyib ni pada zaman dia ni Sayyid Tabi'in, menantu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dia ni Sayyid Ibn Musayyib salah seorang daripada fuqaha sab'ah, daripada fuqaha yang 7 di kota Madinatul Munawwarah, sakiniha afdhalus salam wa askas salam. Dan berkata Al-Maruzi rahimahullah, syakat imra'atun ila Abi Abdillah. Ini saya dah baca dah itu, cuma secara ringkaslah. Yang ni di dalam kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, disebutkan ada seorang perempuan, dia mengadu kepada Imam Ahmad bin Hanbal bahawasanya rumah dia tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia gelisah, dia sering gelisah dalam rumah dia. Ya, apabila dia sorang-sorang. Jadi Imam Ahmad pun tulis kepada perempuan tu satu benda, sekeping nota, dan dengan tulisan tangan sendiri, Bismillah, Al-Fatihatul Kitab dan Mu'awwizatan. Dia tulis apa? Tulis ayat Quran. Dia tulis surah Fatihah, kemudian dia tulis Qul a'udzu birabbil falaq wa a'udzu birabbin nas, dan juga ayat kursi. Kemudian dia disuruh tampal, letak kat rumah, ataupun pegang. Jadi itu Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahli Sunnah. Baik. Kemudian Imam Maruzi lagi dia kata lagi apa? Imam Ahmad sama juga. Kata Abu Abdillah min al-humma. Okey. Dia kata apa? Bahawasanya Imam Ahmad bin Hanbal telah menulis untuk orang yang terkena sakit demam panas. Jadi dia tulis apa? Dia tulis Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah billah Muhammad Rasulullah, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaida faj'alnahumul akhsarin. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil ishfi sahiba hadzal kitab bihaulika wa quwwatika wa jabarutika ilal haq. Ini ditulis. Apa maksud dia? Ditulis Bismillah dengan nama Allah. Okey.
Lagi dia telah bagi yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, dengan nama Allah dan dengan Allah dan dengan Nabi Muhammad Rasulullah. Dan kemudian ditulis ayat Al-Quran tu, wahai api jadilah engkau sejuk dan selamat sejahtera atas Ibrahim dan mereka yang dengan perbuatan membakarnya itu hendak melakukan angkara yang menyakitinya, lalu kami jadikan mereka orang-orang yang amat rugi, yakni kalah dengan hinanya. Ya Allah, Tuhan Jibril dan Mikail dan Israfil, sembuhkanlah pemilik tulisan ini. Ya, itu kan doa. Okay, itu kan doa. Jadi kita tulis, ya Allah, dengan keberkatan ayat-ayat tadi, kan, ayat Quran tadi itu, seperti mana kau telah sejukkan api Nabi Ibrahim ini, maka kau sembuhkanlah penyakit demam panas pada si pemilik tulisan ini dengan upayamu dan kekuatanmu dan keperkasaanmu sebagai Tuhan yang sebenar. Jadi kita minta ke Allah Ta'ala juga, bukannya minta ke orang lain, minta ke Allah Ta'ala. Okay, ini dalam mazhab Hambali. Kita tengok lagi Imam Maruzi, dia sebut masih lagi dalam mazhab Hambali. Wa qalu Abu Dawud ra'aitu ala ibn Ali Abi Abdillah wa huwa saghirun tamimah fi raqabatihi min fi adim. Dia kata, telah berkata Abu Dawud, aku telah melihat Imam Abu Dawud, Imam Abu Dawud As-Sijistani. Ini Imam Abu Dawud As-Sijistani lah, kalau tak silap, iaitu ulama hadis yang pemilik kitab Sunan Abi Dawud tu. Okey. Dia kata apa? Aku melihat atas anak Abi Abdillah, iaitu atas anak Imam Ahmad bin Hanbal yang masih kecil, akan azimat yang dibungkus kulit pada lehernya. Tu apa yang dia tengok. Jadi dia gantung azimat tu. Dan Allamah Ibn Abdul Bar, ini dalam mazhab Maliki pula, berkata dalam kitab Tamhid, wa qad qala Malik rahimahullah la ba'sa bi ta'liqil kutubil lati fiha asma'ullah azza wa jalla ala a'naqil marda ala wajhi tabarruk biha. Dia kata, dan sungguh telah berkata Imam Malik, guru Imam Syafi'i, Imam Darul Hijrah, dan maqam dia dekat dalam Baqi' tu. Okey. Dia kata apa? Dia kata tidak mengapa menggantungkan tulisan-tulisan yang padanya mengandungi nama-nama Allah di atas leher orang yang sakit untuk tabaruk dengannya, untuk mengambil berkat dengan nama Allah Ta'ala tersebut. So memakai tangkal tu hukum dia harus. Tapi macam saya sebut tadi lah, pastikanlah tulisan dia tu tulisan yang betul lah. Jadi ini masalah. Kalau kita jumpa Tok Guru, insya-Allah lah Tok Guru, maksudnya memang kita jumpa Tok Ulama. Memang tak ramai ulama yang amal ilmu ni. Susahlah nak cari zaman sekarang, tanpa zaman sekarang susah. Okey, yang tahu nak tulis, sebab nak tulis tangkal kan, dia ada syarat-syarat dia. Dia bukannya sebarang-sebarang boleh tulis tu jadi tak. Kalau kita tulis, insya-Allah lah tak jadi apa-apa kan. Beza dia lah. Dia ada syarat dia, kena puasa lah sebagai dia adalah dia punya apa, Allahumma salli ala sayyidina, peraturan dia tu untuk bagi mujarab kan. Okay. Tetapi nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu bahawasanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau yang tulis tu ialah para ulama, ya, kita taslimlah dengan apa yang dia tulis, insya-Allah lah tulisannya itu tidaklah membawa kepada benda yang haram. Yang kita takutnya apa? Ambil tangkal ataupun apa? Azimat daripada bomoh. Itu bahaya. Okey. Kalau bomoh tu Tok Guru tak apa. Kan ini bomoh, kita tengok pun risau je kan, ni Tok bomoh semayang tak semayang ni kan. Ada problem. Okey. Jadi benda tu memang ada ilmu dia. Kan? Kalau di Indonesia, kata guru saya, ada seorang guru saya tu ngaji Indonesia, di pondok Indonesia memang benda tu dipelajari secara meluas. Di pondok, Tok Guru pondok, kiai-kiai dia mengajar kitab Mabah Usul, kitab Syamsul Ma'arif tu. Itu semua diajar di pondok. Jadi oleh budak, sebab apa? Ialah nak lawan sihir-sihir yang ada kan. Benda tu memang kena ada. Okey, awak nak ubat sihir, nak ubat santau, nak ubat apa lagi lah, benda-benda ni kan. Okey. So kita kena ada protection, dan orang sana insya-Allah sama je orang kita pun
rajin juga buat-buat benda Allah ni kan. Tapi sana Masya Allah lagi banyak kan. Apa kalau awak tutup guru besar lagi orang suka hantar. Betul. Ada sebagai orang ni dia nak test ilmu. Itu kan masalah juga. Dia nak test ilmu. Tok guru ni betul Tok guru ni berisi tak berisi. Itu istilah dia kan. Ada isi tak isi. Ini kan kadang mengabuk juga. Okay. Tapi benda tu realiti. Apa yang berlaku dekat masyarakat kita kan. Jadi perlukanlah kepada ilmu-ilmu perlindungan dan sebagainya. Ini benda yang memang diberi sejak zaman dahulu, turun-temurun oleh para ulama besar Islam. Cuma dia tak diamalkan oleh semua. Itu kita kena faham. Dia bukan semua orang ada benda tu. Tak. Jadi kena carilah. Saya alhamdulillah saya jumpa ada seorang ustaz tu, dia memang dia minat buat kan. Saya selalu, bukanlah selalu, kira apa-apa tu jumpa dia lah. Tanya dia macam mana. Dia memang mahir kan, dengan ilmu-ilmu macam ni. Beliau mahir. Tapi tak ramai lah tuan-tuan. Mungkin dalam Malaysia ni adalah tinggal beberapa orang lah kan. Saya rasa 100 orang pun mungkin tak sampai kan. Kita tak sampai lah. Puluh-puluh pun mungkin payah lah nak jumpa. Sikit-sikit kan. Di seluruh dunia pun tak masyhur benda tu. Okay, tapi benda tu ada lah. Benda tu ada. Ada sebagai orang dia tengok benda ni apa ni kan. Terus syirik kan. Dia tak betul. Benda tu dia ada dia punya ilmu dia. Boleh ya? Baik. Tak apalah tu masalah ni. Cuma nak bagi tahu apa? Dia sebut Imam Malik kata gantung tu tak ada masalah. Untuk apa? Untuk tabarruk. Kalau yang penting nama Allah Taala. Tapi kalau panggil tu umum, dia pergi letak nama syaitan, jin, iblis ni, kan masalah pula. Kan? Betul tak? Ada tak ada? Ada. Macam diorang cerita kat mana, saya tak pasti negeri mana. Dia ada Tok Bomo tu, dia kata dia boleh panggil roh kan. Kadang-kadang ada ahli keluarga ni dia rasa bersalah sama ayah kan. Jadi macam jumpa Tok Bomo boleh tak saya nak jumpa roh ayah saya kan, saya nak minta maaf ke apa. Macam itulah lebih kurang kan. Tok Bomo kata boleh kan. Kalau boleh tu mengarut lah. Orang dah matilah, sudah kan. Kalau kita ada rezeki mimpi dia, tu rezeki lah. Okey, itu tak ada masalah. Nak mimpi jumpa orang mati itu tak ada masalah. Dan memang benda itu masyhur, ditulis oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitab Ar-Ruh. Kan? Memang masyhur orang-orang salaf saleh mimpi jumpa kawan-kawan dia, jumpa ahli keluarga, dan dia orang tanya apa yang Allah Taala buat untuk kamu di alam barzakh tu kan. Ada sebahagiannya Allah Taala kurniakan nikmat, dapat nikmat nikmat syurga, dan ada sebahagiannya kena azab dan sebagainya lah. Kisah-kisah tu masyhur. Jadi kita pun boleh tak mimpi jumpa family kita? Ya, boleh-boleh saja kan. Benda tu tidak ni. Tapi kalau kita kata nak panggil roh tu balik, tu ngabut. Kan? Itu ngabut. Jadi tapi Tok Bomo tu kata dia boleh buat kan. Jadi yang dipanggil tu memanglah menjelma macam mak ayah dia. Tapi sebenarnya ialah jin. Ya, sebenarnya ialah jin. Jadi roh tu nak datang boleh tak? Ya, boleh-boleh saja. Kita boleh tak jumpa roh? Ya, boleh. Ya, benda tu ulama argue, ulama bincang, boleh tak roh datang dan kita jumpa dalam keadaan bukan mimpi, sedar macam ni, jadi sedar. Hukum dia apa? Hukum dia harus boleh. Macam mana boleh? Apa dalil dia? Dalilnya Isra Mi'raj. Dalilnya Isra Mi'raj. Tetapi untuk panggil yang tu Allah alam. Kan, setakat guru saya dia kata apa? Dia kata itu semua jin. Kan, itu semua jin. Dan bila dia tengok orang Tok Bomo tu buat, memang hijab Quran dan sebagainya kan, letak najis kat Quran, ya, jin, panggil jin. So sebab tu saya kata hati-hatilah bagi kita nak berubat tu, kan, cari ustaz yang betul lah. Cari ustaz yang betul. Okay. Dan dia tak mesti Darushifa kan, ataupun Darussalam, tak mesti. Ilmu ni lebih luas daripada Darushifa dan Darussalam. Cuma Darushifa dan Darussalam tu dia dah established lah, well established, diasaskan oleh ustaz ulama kita kan, Ustaz Tuku Haji Ustaz Arundin dan juga Ustaz Ismail Qamus kan. Jadi diorang ni orang yang yelah kita taslim lah, mereka ni memang ulama yang jaga hukum hakam agama kan. So kita cara perubatan dia pun insya-Allah selari dengan hukum hakam agama. Yang lain-lain ni bukan tak betul,
Ramai je yang betul, cuma kita kena cari betul-betul lah. Takut salah. Sebab memang ada, saya pernah tu dulu waktu zaman saya belajar UKM tu kan, ni jenis pakai paku lah apa, tengok lain macam kan. Di pakunya jin tu kan dia kata je, wallahualam kita tapi tengok belik lah. Daripada tu tak mustahil, tapi kita tengok belik ni tak apalah, kita pakai hal normal-normal sudah kan. Baca ruqyah biasa. Baik. Kemudian dia kata, dan telah menyebutkan juga sedemikian oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir. Dalam kitab tafsir pun Imam Qurtubi dah sebut tentang apa yang dibuat oleh Imam Malik. Berkata Imam Mardawi rahimahullah dalam Tashih Furu' wa qala fi adab ri'ayah wa yukrahu ta'liq at-tamaim wa nahwiha wa yubahu ta'liq al-qiladah fiha Qur'anun aw dhikrun ghairuh nassu alaihi wa kadha ta'awid wa yajuzu an yuktaba al-Qur'an aw dhikrun ghairuhu bil arabiyyah wa yu'alliqu ala maridi wal mutlaqatu wa fi ina'in thumma yusqayani minhu wa yurqa min dhalika wa ghairihi bima warada min Qur'anin wa dhikrin wa du'ain intaha. Dia kata apa? Berkata dalam kitab adab ri'ayah, dan dibenci menggantungkan tamimah yakni tangkal dan seumpamanya, dibenci. Maksud dibenci ni makruh, yukrahu ni makruh. Tapi diharuskan menggantungkan kalungan yang padanya adalah ayat Quran. Jadi kalungan yang ada ayat Quran tu apa? Sama lah. Okey, tangkal juga. Jadi asalnya kalau bukan ayat Quran maka hukum dia makruh. Jadi kalau ayat Quran atau zikir selainnya, selain ayat Quran dengan bahasa Arab, maka itu dikata diharuskan dan digantungkan ke atas leher orang yang sakit dan perempuan yang hamil, dan diharuskan diletakkan pada wadah yang berisi air kemudian diminum air ini. Maksudnya tulisan tu yang ditulis tu kita celup dalam air, kemudian minum air tersebut, dan dijadikan jambi ruqyah daripada yang demikian itu dan yang selainnya dengan barang yang berasal daripada Quran dan zikir dan doa. Boleh? Imam Nawawi, tadi mazhab Maliki, ni mazhab Syafi'i. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam Majmu', ni kitab paling besar Imam Nawawi tulis dalam fiqh. Wa rawa al-Baihaqi bi isnadin sahihin an Sa'id ibn al-Musayyib annahu kana ya'muru bi ta'liq al-Quran wa qala la ba'sa bihi. قال البيهقي هذا كله راجع إلى ما قلنا إنه إن رقى مما لا يعرف أو على ما كان عليه الجاهلية من إضافة العافية إلى الرقى لم يجوز، وإن رقى بكتاب الله أو بما يعرف من ذكر الله متبركا به وهو يرى نزول الشفاء من الله تعالى فلا بأس به والله تعالى أعلم. Baik, tengok apa Imam Nawawi kata. Dan telah meriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Ini pun ulama mazhab Syafi'i yang awal, dan dia ni ulama hadis. Dia meriwayatkan apa? Dengan isnad yang sahih, dengan sanad yang sahih daripada Sa'id ibn Musayyib. Tadi kita sebut seorang tabi'in, Sayyidul Tabi'in pada zaman dia. Dia kata apa? Bahawa Sa'id ibn Musayyib ni memerintahkan untuk menggantungkan Al-Quran dan mengatakan tidak apa-apa. Maksudnya perbuatan menggantungkan kalung ataupun azimat yang ditulis ayat Quran itu tak ada masalah. Berkata Imam Baihaqi, ini semua kembali pada apa yang kami katakan, bahawasanya apabila ruqyah itu dilakukan dengan sesuatu yang tidak diketahui atau di atas cara yang diperbuat oleh orang jahiliah, daripada menyandarkan keafiatan itu kepada ruqyah semata-mata, maka itu tidak boleh. Nampak? Kalau buat cara jahiliah, tak boleh. Dan kita mengatakan memang tangkal ni lah yang bagi sihat, haram, tak boleh. Syirik, hukum syirik. Tetapi dia kata, dan jika ruqyah itu dibuat daripada Al-Quran atau dengan barang yang diketahui daripada zikrullah sebagai mengharapkan berkat dengan zikir itu, dan dia berpendapat bahawa kesembuhan itu adalah daripada Allah Ta'ala sahaja, maka itu tidak apa-apa. Allah juga yang maha mengetahui. Nampak? Jadi kena beza. Kena beza. Jadi sebab tu saya sebenarnya biasanya saya tak suka sebut masalah ni lah. Sebab kalau sebut nanti orang tak salah faham, dan kan jadi kontroversi pula kan.
Tapi saya sebut juga sebab apa? Sebab orang sekarang semua, kalau tangkal azimat dia semua ni semua haram syirik terus. Tak boleh lah macam tu. Ada yang betul, ada yang salah. Mungkin kalau kita, mungkin orang kata tapi banyak yang salah Ustaz. Okeylah. Tapi tak bolehlah nak nafi bahawa ini semua salah. Okey. Kalau yang dibuat betul dia tok guru pondok dan sebagainya, iyalah, tapi tok guru pondok bukannya dalil kepada kebenaran. Ia betul, saya pun setuju perkataan tersebut. Tetapi masalah tu kan ada sandarannya. Yang kita kena tengoklah tok guru tu tulis daripada apa. Kan? Tulis azimat tu daripada apa? Ayat Quran, doa. Bukan contoh macam Imam Ahmad bin Hanbal tadi. Kan? Contoh memang dia tulis doakan ya Allah dengan keberkatan daripada kau, kemuliaan kau, tolong sembuhkanlah orang yang akan letih ni. Jadi kan itu kan doa mengharap kepada Allah Ta'ala juga, bukannya kita mengharap kepada letih. Nah, kita tak mengharap kepada letih. Dan hatta kita tak mengharap kepada tulisan kita mengharapkan, kembalikan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Mafhumnya, dan tidaklah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan firman-Nya lagi, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Mafhumnya, dan kami turunkan dengan beransur-ansur dari Al-Quran ayat-ayat suci yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Dan firman-Nya lagi, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." Mafhumnya, ayat-ayat Quran tadi Allah Ta'ala kata apa? Dan ini sebuah kitab Al-Quran yang kami turunkan yang mengandungi barakah. Maka hendaklah kamu mengikutinya, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Dan firman-Nya lagi, "Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun." Dan Al-Quran ini adalah suatu kitab peringatan yang mempunyai berkat yang kami turunkan kepada Muhammad. Dengan keadaan yang demikian itu, apakah patut kamu mengingkarinya? Dan firman Allah Ta'ala lagi, "Walladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun." Mafhumnya, maka orang-orang yang beriman dengannya dan memuliakannya dan menolongnya dan mengikut cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yakni Al-Quran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hamba rasa memadalah dengan dalil-dalil yang tersebut itu sebagai buat menghilangkan keraguan di hatimu, wahai muhibbin. Sesungguhnya segala sifat-sifat dan akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran, sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis, "Kana khuluquhul Quran." Artinya adalah akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam itu Al-Quran. Dan sungguhnya dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan tibbul qulubi wa dawa'uha wa afiatul abdani wa shifa'uha. Artinya ubat hati dan penawarnya dan keafiatan badan dan kesembuhannya, maka diharapkan akan disembuhkan segala penyakit zahir dan batin. Nampak? Jadi dia sebutkan Al-Quran ni Allah Ta'ala disuruh ikut Nabi, suruh ikut Quran, dan mengatakan ayat Al-Quran ni dia mubarak, dia ada barakah. Jadi kita mengambil berkat. Jadi ada orang kata kan, macam mana ruqyah boleh memberi kesembuhan? Betul tak? Macam mana ruqyah? Ada orang, ialah dia ni dia tak beriman lah. Maksudnya dia kata ayat macam mana jampi ni boleh memberi kesan, kan? Jampi tengok orang sembuh. Jadi dia kata macam mana dengan perkataan orang boleh sembuh? Tak, dia tak percaya. Dia kata kena makan ubat ke baru sembuh, kan? Kalau ayat jampi kan, jampi hembus je kan, dia kata tak sembuh. Baik. Jadi ada orang, ada syekh dia kata ya, macam tu kan. Jadi awak rasa perkataan ni tak boleh memberi kesan lah? Tak ada kesan.
Jadi orang tu pun, syekh tu pun dia buat apa? Cakap lah, dia pun maki-makilah orang yang bercakap tu kan, orang yang tak percaya. Kau ni bodoh lah, kau ni bangang lah, kau ni itu, kau ni ni. Orang tu pun marah. Dia pun, apa cakap saya macam ni? Dia kata syekh tu, tadi awak kata perkataan ni tak memberi kesan. Yang awak marah tu kenapa? Kalau betul perkataan tak memberi kesan, kenapa kita marah? Kenapa kita marah kalau orang maki-maki itu? Maksudnya perkataan tu kan ada kesan pada diri kita. Jadi tak mungkinlah baca Quran tak ada kesan. Takkanlah orang kan. Jadi sebab itu kenapa bila Nabi SAW baca Quran kepada kafir musyrikin, dia orang masuk Islam. Dia masuk Islam. Hatta sebahagian yang mana tak masuk Islam kan. Maksud contoh macam Al-Walid ibn Mughirah. Dia ni antara orang kuat kafir Quraisy. Dia ni level-level Abu Jahal. Maksudnya level Abu Jahal tu dari sudut kebesaran pangkat dia tu dia level Abu Jahal. Tapi dia ni baik sikit lah dari Abu Jahal, tapi tak masuk Islam ke. Dia bapak kepada Khalid Al-Walid. Kan Al-Walid ibn Mughirah. Yang mana orang Arab kata, kalaulah ada Nabi, kenapa bukan Al-Walid jadi Nabi? Kenapa mesti tak kenal siapa ni kan? Nabi Muhammad kan? Yalah, Nabi Muhammad memanglah terkenal dengan Al-Amin, tapi dari sudut kemasyarakatan dia tidaklah dipandang sebagai ketua kan? Nabi memang tak dipandang sebagai ketua. Yang dipandang sebagai pembesar siapa ni? Al-Walid bin Mughirah kan? Dan apa ni? Al-Utbah, Utaibah ni kan? Semua ni wajib. Orang salah Abu Jahal kan? Jadi dia kata kalau betul lah Nabi, kenapa bukan Al-Walid bin Mughirah? Dia lah orang besar di kalangan kami. Betul. Jadi Al-Walid bin Mughirah ketika mana dia dengar Quran, dia dah nak masuk Islam. Dia dah nak masuk Islam dah. Kan? Dengan ayat Quran tu. Maksudnya apa? Affected. Kan? Affected. Dan sebab katanya wallahualam, saya pernah dengar, cuma saya tak pernah baca dalam kitab. Tapi saya pernah dengar ada ustaz ceramah. So nak kena check balik lah. Benda-benda ni riwayat sirah ni kita kena check lah kan. Kalau cerita kisah orang lain tu tak apalah, tak adalah teruk sangat. Cuma dalam dia katakan bahawasanya Abu Jahal ni, dia ni insomnia kan? Insomnia. Jadi dia tu boleh tidur kalau dengar bacaan Quran. Jangan saja Al-Quran tu menjadi ubat kepada dia. Betul? Menjadi ubat kepada dia. Dan begitu juga para sahabat radhiyallahu alaihi ajmain. Sebahagian mereka berubat dengan Al-Quran itu jelas. Ya. Seperti mana? Ruqyah tu lah. Ruqyah kan. Siapa orang pertama yang ruqyah? Sahabat. Jadi kita ni mengikuti mereka je. Ada seorang sahabat satu hari dia jalan, tak akhir ya. Sebelum kita baca penutup kan. Dia berjalan, dia orang sampai ke satu tempat kan. Dia sampai ke satu tempat. Jadi dia nak minta tolonglah ke orang tempat tu. Sebab dia orang bekalan makanan dah habis kan. Dia kata tak boleh. Kami tak nak ni orang luar ni kan, kami tak nak tolong lah. Dia kata tak apalah. Tiba-tiba dia kata tak apalah, main sini. Kalau awak boleh sembuhkan kami punya penghulu kami ni, kami akan bagi bantuan lah makanan ke apa kan. Jadi kenapa penghulu dia sakit? Jadi sahabat Nabi ni dia pun pergi, dia buat apa? Dia baca surah Al-Fatihah, dia embun, terus hidup. Baca surah Al-Fatihah kan? Terus hidup terus. Ni manullah karamah lah kan. Jadi orang apa ni, penghulu tu punya lah gembira kan, sampai bagi dia orang bagi ikan paus kan, ikan paus. Dia orang ni tepi pantai, so dia orang tangkap, dia ada ikan paus tu, dia orang belah, bagi sahabat makan. Dan beberapa hadiah kambing apa semua. Jadi bila sahabat-sahabat ni terima, dia mula-mula macam nak ambil, tapi macam mana ni kan, kita ni boleh ke mengambil upah daripada baca Quran? Zaman tu kan dia bukan dia tahu lagi, hukum tak keluar lagi. Jadi dia tunggu sampailah balik Madinah, baru tanya Nabi. Jadi Nabi tanya, kau baca apa? Baca Fatihah. Nabi tanya, mana kau tahu nak ruqyah orang baca Fatihah? Nabi tak pernah ajar. Ini bid'ah lah sahabat buat kan. Nabi tak pernah ajar. Jadi Nabi tanya, macam mana kau tahu? Tak tahu lah ya Rasulullah, saya baca je lah apa yang ada kan. Saya baca lah apa yang terlintas nak baca kan. Bukannya memang kalau sakit ni kena baca ni, kalau sakit ni. Nabi tak ajar begitu. Jadi cuma itu kita ambil contoh kan, macam ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim tu kan. Nak baca untuk sejuk api, untuk apa ni kan. Benda tu bersempena je. Dia panggil apa? Bersempena.
Bukannya memang Nabi ajar okey kalau terbakar api baca ayat ni, tak. Nabi tak sebut pun. Macam kita lah nampak roadblock kat depan kan, road tag dah mati kan, baca ayat apa? Surah Yasin tu baca ayat apa? Baca Alna. Ini dapat dah ni, siapa-siapa geng-geng motor ni itu ayat paling hafal sekali lah kan. Baca Alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda, kan, betul. Jadi benda tu kenapa bersempena kan, Nabi tak ajar pun. Tapi salah ke? Tak salah juga. Sebab apa? Kita bertabaruk dengan ayat Al-Quran. Moga-moga kita diselamatkan. Boleh? Jadi dia kata moga maka diharapkan akan disembuhkan segala penyakit zahir dan batin dan dijauhkan segala musibah yang tidak membawa kebaikan di dunia dan akhirat. Wallahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Dan Allah itu amat berkuasa atas segala sesuatu, dan dengan memperkenankan itu yang maha patut, yakni selalu suka mengabulkan permohonan hamba-Nya. Wallahu subhanahu wa ta'ala wa alam. Khatimah, penutup. Alhamdulillah, inilah akhir barang yang dipermudahkan oleh Allah Azza wa Jalla pada mensyarahkan nazam lam yahtanim qattutaha mutlaqan abada, pada menyatakan 10 keistimewaan Nabi Muhammad SAW dengan menyatakan puji-pujian bagi Allah atas pertolongan dan petunjuknya. Dan tiadalah bagi hamba pada kitab ini melainkan menghimpunkan perkataan para alim ulama itu. Maka barang yang padanya daripada kebenaran, maka sandarkanlah kepada mereka alim ulama. Dan barang yang adalah daripada aib dan kesilapan, maka itu daripada kelemahan hamba juga. Ini tawaduk syah. Dan hanyalah hamba qasad, hamba niat hendak mengikut contoh para ulama atas khidmat mereka itu terhadap Rasulullah SAW, Sayyidu Waladi Adnan, dengan kelebihan dan nikmat dan ihsan daripada Tuhan Al-Maula Al-Karim Ar-Rahman. Semoga dengannya menjadi tanda cinta dan rindu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam bagi diri hamba dan yang mengharapkan syafaat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Hubbus syafi'i madhhabi wa bihi tajalli qurbi bihi anala matlabi fi marghabi wa marhabi wan nabiyul mu'azzam al-mujtaba ni'mal imam. Artinya yang mencintai kepada orang yang memberi syafaat itu adalah mazhab dan peganganku. Dengan berkatnya telah lepaslah segala kesusahanku. Dengannya juga aku mencapai segala kemahuanku pada setiap yang aku sukai dan yang aku takuti. Bagindalah Nabi SAW yang diagungkan, yang terpilih sebaik-baik imam. Allahumma salli wa sallim ala khairil anami al-mustafa badrin tamam. Kemudian hamba mengakui akan keuzuran hamba dengan khudu', dan hamba merayu dengan rendah diri serta khusyuk kepada sesiapa yang melihat dengan mata yang redha dan solat akan kesilapan yang terdapat dalam ini kitab, bahawa barang yang adalah daripada kekurangan maka sempurnakanlah, dan barang yang adalah daripada kesalahan maka perbaikkanlah. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengampuni hamba atas kekurangan dan mengampuni mereka yang ikhlas pada membetulkan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallim ala sayyidina Muhammad rafi'il janab wa ala alihi wa kafatil ashab. Allahumma inna natawassalu, ini doa syahidul amin kan sama tuan-tuan. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi habibika wa rasulika sayyidil mursalin wa bi alihi wa ashabihi wa bil ulama'il amilin wa bi asrari ahkamika allati biha fid din أن تغفر لنا ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا وتجعلنا من عبادك المتقين وحزبك المفلحين. اللهم اغفر لنا ولأصولنا ولفروعنا ولمشايخنا ولأحبابنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم لأمة سيدنا محمد. اللهم رحمة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم يا رب سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اجمع بيننا وبين سيدنا محمد في القريب يا مجيب. اللهم
إنه بابك الأعظم وصراطك الأقوم ولا طريق إلا من الباب ولا دخول إلا بواسطته يا وهاب أدخلنا عليك من هذا الباب وشرفنا بكشف الحجاب اللهم لا تحرمنا من رؤيته اللهم لا تحرمنا من رؤيته اللهم لا تحرمنا min ru'yati. Ya Allah, janganlah engkau halang kami daripada melihat baginda sallallahu alaihi wasallam. Wala min nazari ila wajhihi, dan janganlah kau halang kami daripada memandang wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Wala min ad-dukhuli fi barakatihi, dan janganlah kau halang kami daripada menerima keberkatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Wala min iltimasi ri'ayatihi, dan janganlah kau halang kami daripada berhubung dengan penjagaan baginda sallallahu alaihi wasallam. ولا من رعايته اجعلنا اللهم دائما تحت نظره واجعلنا منه قريبا يا مجيب يا مجيب اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اقضي حوائجنا الدنيوية والأخروية ووفقنا لإصلاح النية بجاه سيدنا محمد خير البرية وأهل بيته ذوي النفوس الزكية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah tuan-tuan, kita khatam juga kitab kita ni insya-Allah dalam pertemuan kita yang akan datang insya-Allah. Kesempatan kita akan baca kitab yang barulah. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.